Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa? Skut. Okay, jadi insyaAllah kita tunggu dulu sahabat-sahabat masuk. InsyaAllah. Suara dengar ke? Kalau suara tak clear, boleh maklumkan. Kalau suara tak clear, okay, insyaAllah kita mula perlahan-lahan. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعينك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهر سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, atur syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat dan rahmah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama mengorbankan segala-galanya demi Allah, Rasul dan perjuangan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ni saya diamanahkan daripada surau Rimbayu, surau Al-Jannah, surau Al-Jannah Bandar Rimbayu, untuk kita mengisi masa lapang kita selepas ba'dal isya', habis pada solat isya', untuk sama-sama kita mengisi masa lapang kita dalam menuntut ilmu dengan cara yang ada yang terbaik, sebab
dah hari ni dengan cara online itu yang terbaik, maka kita buat cara online. Dah selepas ni kalau semua dah sihat, bagi kesihatan, Allah Ta'ala angkat segala musibah dugaan COVID-19 ni, cara offline itu yang terbaik, kita kembali kepada cara offline yang lama. Ada yang duk balah, tak boleh ngaji lah time dengan online ni lah, tak berkat lah, tak payah duk balah lah. Mana yang ada kita manfaatkan. Tapi orang duk balah tu, online dia tak pergi, offline lagi tak pergi. Dia suka balah. Online dia tak buat, offline lagi dia tak pergi ngaji ke. Cuma duduk bising berkat tak berkat, berkat tak berkat. Jadi tak apalah kalau dah sihat semua. Moga-moga Allah Ta'ala angkat segala ujian, musibah yang Allah Ta'ala timpa pada negara kita dan seluruh dunia. Dan umat Islam dan umumnya semua umat manusia atas dunia ni, Allah Ta'ala uji, lepas ni Allah Ta'ala angkat. Allah Ta'ala uji tak lain tak bukan kerana sayang pada kita. Nak suruh kita beringat, nak suruh saya beringat, banyak sangat dah saya buat dosa. Dah banyak dah kita buat dosa supaya Allah Ta'ala nak suruh kita beringatkan. Jadi insyaAllah. Jadi hari ini kita ngaji kitab Misbahul Munir. Kita berhenti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada bulan 10 ke bulan 11 gitu. Bulan 10 ialah PKP semula bulan 10. Kita berhenti dekat tajuk pada membicarakan keimanan bab iman. Hari ini kita pada membicarakan bab ihsan. Hari ini kita masuk bermula ihsan. Itu belajar kitab Misbahul Munir fi ma'rifatillahil qadir. Risalah membicarakan makrifat Allah Ta'ala, mengenal pengenalan kepada Allah Ta'ala yang bersifat dengan Al-Qadir. Al-Qadir, yang maha Qadir, maha berkuasa. Bicara bab tauhid lah kita ni. Nak bicara bab tauhid. Jadi dia tak bicara tauhid terus. Dia tak bicara ilmu tauhid terus. Dia buat mari satu-satu. Sebelum mula-mula kita belajar kitab ni, kita kenalkan dia. Tuan guru kita apa kenalkan kepada kita agama. Apakah dia agama? Kita dah kenal sungguh agama, dia kenalkan kita pula Islam. Dia kenalkan kita pula iman. Dia kenalkan hari ni kita nak belajar kenal pula pada ihsan. Ihsan. Biasa dah kita dengar ihsan ni apa dia. Jadi kita dah biasa dengar dah ihsan. Hari ni kita nak kenal apakah yang dimaksudkan dengan ihsan. Ihsan. Ihsan ni kataan Arab. Kataan Arab. Bahasa Arab. Selangor Darul Ihsan. Betul dah tu. Selangor Darul Ihsan betul dah tu bahasa Arab tu. Selangor ihsan ni bahasa Arab. Makna dia buat baik. Terjemahan dia bahasa Arab ke bahasa Melayu panggil buat baik. Berbuat baik. Dia daripada perkataan ahsana yuhsinu ihsanan. Iaitu buat baik. Ihsan ini Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Itu makna ihsan. Selangor Darul Ihsan. Selangor negeri berkebajikan. Betul dah. Betul dah tu. Selangor negeri suruh buat baik. Daripada atas kepimpinan sampailah ke bawah. Kena taat dan sentiasa berbuat baik. Itu makna ihsan. Terjemahan ihsan bahasa Arab, bahasa Melayu kita dipanggil berbuat baik. Jadi kita tengok pada kitab. Kama qala Sayyidina Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bermula ihsan itu berbuat baik. Ihsan tu maknanya terjemahannya bahasa Arab ke bahasa Melayu buat baik. Siapa nama anak dia, nama Ihsan. InsyaAllah anak tu buat baiklah sampai mati. Nama suami kita Ihsan. InsyaAllah buat baik dia orang yang juruh, orang yang taat, orang yang buat kebaikan sampai mati. InsyaAllah. Barakah dengan namanya.
Jadi kalau nama Ihsan Muhammad Ihsan, Darul Ihsan tu, tapi tak buat baik, tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, Nabi Muhammad suruh, buat apa yang Allah Ta'ala larang, Nabi Muhammad larang, maka tak sesuai nama tu dengan dia. Selangor Darul Ihsan. Kalaulah dia tak buat baik, Darul Ihsan tak buat baik, maka tak betul lah apa yang dinamakan kepada dia. Jadi ihsan ni buat baik. Dengan maknanya, ini dia nak bagi penerangan, Tuan Guru kita nak bagi penerangan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan ni kalau bahasa kita, Nabi sebut kepada kita ihsan. Ilmu dia dipanggil ilmu tasawuf. Ihsan ni banyak nama. Nabi sebut kepada kita ihsan. Orang kita, tok guru kita, ulama sekarang panggil dia tasawuf. Ada juga yang panggil ihsan itu akhlak. Boleh, tak ada masalah. Ada yang panggil ihsan itu adab. Boleh. Tak ada apa masalah. Betul dah. Akhlak, ilmu adab, ilmu akhlak. Itu makna ihsan. Dia nama banyak. Ilmu dia tu banyak. Nama ilmu dia ilmu tasawuf. Nama ihsan tu banyak. Tak ada apa masalah. Ihsan ini, dia ihsan iman, Islam dan ihsan, dia tak boleh cerai tangga sama sekali. Ingat sahabat-sahabat semua. Islam, iman dan ihsan tak boleh berpisah sama sekali. Tak boleh cerai tangga. Tak boleh. Nak berpisah Islam, iman dan ihsan tak boleh sama sekali. Kemana kita pergi, bawalah Islam, bawalah iman, bawalah ihsan sekali. Islam ni apa dia? Islam ni pekerjaan zahir. Apa yang kita nampak dengan mata kepala kita semua pekerjaan Islam. Keluar rumah kaki kanan. Keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Masuk sejik kaki kanan, keluar sejik kaki kiri. Makan tangan kanan, minum, duduk, semua itu yang kita nampak, itulah dipanggil pekerjaan Islam. Zahir. Pekerjaan zahir. Iman, pekerjaan batin. Iman, pegangan dalam hati kita. Hati ni anggota batin, tak nampak. Dah ihsan, pakaian kepada zahir dan batin kita. Zahir kita cantik, batin kita cantik, dah nak hiaskan dengan apa? Dengan tasawuf, dengan ihsan. Jadi ihsan ini adalah suatu destination. Dia adalah suatu destinasi, not a journey. Bukan suatu perjalanan. Maka orang yang berjalan kepada ihsan itu dipanggil salik. Orang yang berjalan. Dipanggil salik. Maka ilmu dia dipanggil ilmu tasawuf. Tarikat itu adalah jalan dia. Orangnya dipanggil sufi. Orang yang dah sampai dipanggil sufi. Yang dah sampai kepada makam. Kepada makamnya. Yang tak sampai lagi panggil salik. Jadi ilmu dia ilmu tasawuf. Perjalanannya dipanggil tarikat. Ahlinya orang yang dah sampai dipanggil sufi. Jadi jangan tukar. Sufi ke dia, tarikat apa dia, tasawuf tu apa dia. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu nak mari rasa-rasa. Ilmu nak mari rasa-rasa. Nak biar rasa salah, nak biar rasa berdosa, nak biar rasa tak bagus. Nak biar rasa mu tak alim seorang, ramai lagi orang yang alim kat luar. Nak biar boleh rasa bukan mu seorang buat baik. Nak biar boleh rasa mu adalah orang yang berdosa sentiasa. Biar pun buat baik. Mu nak bagi ketuk pintu hati biar kita tak rasa koyah, tak rasa koyor, tak rasa kita yang paling bagus. Tak, ilmu tasawuf. Ilmu ihsan. Jadi ihsan dia banyak nama. Ada panggil tasawuf,
Kalau sahabat-sahabat di belah aliran kiri sana, yang beraliran salafi, aliran yang kita panggil aliran salafi atau aliran wahabi, mereka ada ilmu tasawuf mereka, tapi diorang tak suka. Dak, ilmu tasawuf tak ada. Yang ada ilmu tazkiyatun nafs. Sama. Sama je ilmu nak membersihkan hati, penyucian hati diorang ada juga. Cuma diorang tak nak kepada yang nama ilmu tasawuf. Tak kisahlah. Bubuhlah apa nama sekalipun. Ilmu akhlak ko, ilmu ihsan ko, ilmu tasawuf ko, ilmu tazkiyatun nafs ko. Dia membawa arti yang sama, nak membersihkan hati. Itu je. Itu matlamatnya. Nak bersihkan hati kita, biar kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan qalbun salim. Hati yang sejahtera. Okey. Yalah. Dengan maknanya, mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya daripada segala yang disuruh itu dengan elok. Yang ni ihsannya ni. Apa makna ihsan? Iaitu kita buat segala perintah Allah. Kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Kita taat ibu bapa. Kita buat dengan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala tu dengan elok. Kita buat dengan elok. Membuat ketaatan, membuat suatu kebaikan dan disertakan dengan adab. Membuat ketaatan kepada Allah disertakan dengan adab kepada Allah. Itu yang dimasukkan ihsan. Islamnya apa? Sebagai contoh. Contoh mak kita suruh kita pergi kedai. Mak kita tengah pula main PS5. Kita tengah main PS5. Kena pula cuti PKP ni budak-budak tak sekolah. Dia dok main game PUBG lah, ML lah, apa dia kita pun tak tahu juga. Dia main game, elok-elok tengah main game ni, mak dia panggil, "Abu, tolong mak pergi kedai beli santan." Mak dia panggil kat dapur menjerit, "Abu, adik, alung, angah, tolong mak pergi kedai beli santan." Yang anaknya kita ni tengah main game, mak kita suruh pergi kedai. Lalu kita cakap apa? Kita cakap kat mak kita, nanti lah. Orang tengah main game ni. Kita cakap gitu. Tengah lagi lah, tunggu mati dulu. Kita cakap mak kita gitu. Selang berapa second, 5 minit, ataupun bila mati saja game kita, 5 minit, 2 minit lepas tu kita cakap, mana duitnya? Mana duitnya, kita pergi sekejap. Sek-sek kita pergi. Suruh halung pula pergi. Lepas ni tak mau pergi dah. Lepas ni tak mau pergi dah. Suruh halung pula pergi. Kita pun pergilah kedai beli apa yang mak kita suruh. Kita buat tak kebaikan? Kita buat, bukan tak buat. Buat. Kita buat tak? Buat. Allah Ta'ala suruh solat, kita solat tak? Solat. Allah Ta'ala suruh puasa, kita puasa tak? Puasa. Allah Ta'ala suruh zakat, kita buat tak zakat? Zakat kita buat. Semua kita buat. Tapi, adakah kita buat apa yang mak kita perintah tadi dalam keadaan ihsan, dalam keadaan yang terbaik, yang terelok? Itu lah. Adakah mak kita terluka hati dulu dengan perkataan kita sebelum kita ikut perintah dia? Jadi yang ihsan itu lagu mana? Mak kita suruh buat. Adik, alung, angah, tolong mak pergi kedai. Kita pun jawab, baik mak, mana duitnya? Kita jawab dengan lemah lembut, dengan berakhlak. Kita buat ketaatan tidak diselangi dengan kemaksiatan. Itu yang dipanggil ihsan. Nabi datang kepada kita bawa Islam, iman dan ihsan. Bukan sahaja bawa syariat zahir kepada kita. Nabi ajar kita percomelkan, betulkan hak dalam ni, iaitu pegangan akidah kita. Lah tu Nabi bawa kepada kita akhlak-akhlak terpuji. Akhlak ni lah ihsan. Adab ni lah ihsan. Semua ni ihsan. Orang kafir pun belajar. Orang kafir panggil ilmu ni ilmu apa?
ilmu pendidikan moral. Ingat tak zaman kita sekolah dulu, bila waktu pengajian agama Islam, kawan-kawan non-Muslim, cikgu panggil dia transfer kelas, combine dengan kelas yang lain. Okey, kita subjek pendidikan agama Islam. Kawan-kawan non-Muslim, apa subjek mereka? Pendidikan moral. Moral siapa diorang belajar ni? Moral Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak belajar ilmu akhlak, adab. Adab siapa yang kita nak percontohkan? Adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu, sungguhnya aku dibangkitkan li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Moga Allah Ta'ala jadikan kita dengan orang yang sebaik-baik akhlak. Allahumma ahsin akhlaqana bi akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahsin adabana bi adabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan elok, itu yang dimasukkan ihsan. Kita solat. Allah Ta'ala suruh solat, kita solat. Allah Ta'ala suruh solat, kita solat. Tapi adakah solat kita dalam keadaan ihsan? Kita ingat statement saya mula-mula tadi, setiap nyawa kita, setiap langkah kita, setiap kelipan mata, setiap degupan jantung, tidak lepas batang tubuh kita daripada Islam, daripada iman, daripada ihsan. Tiga perkara ni tak boleh lepas. Jangan cerai tanggal sama sekali Islam, iman dan ihsan. Kalaulah kita pecah, kita tanggalkan Islam, iman dan ihsan pada tubuh badan kita, wal'iyadzubillah. Kalau kita tak bawa Islam time keluar rumah, apa nak jadi kita? Kalau kita tak bawa iman time kita pergi kerja, iman duduk kat rumah, kita pergi kerja dalam keadaan kita tidak bawa iman bersama. Dah kalau mati time tu, wal'iyadzubillah, nak tanam kubur mana kita? Jadi jangan cerai tanggal tiga benda ni. Jangan cerai tanggal tiga benda ni. Jadi setiap degupan jantung, setiap kelipan mata kita, setiap saat, anytime, any place, kita mesti ada Allah, Islam, iman dan ihsan. Tiga benda ni kena kita bawa selalu dalam tubuh badan kita. Okey. Jadi faham ihsan, buat elok. Kita solat, kita pakai kain pelekat, tutup pusat sampai ke lutut. Dia pun solat sah tak? Sah. Orang lelaki lah, bukan orang perempuan. Orang perempuan awal-awal lagi dah tak sah. Orang perempuan yang boleh tutup pusat sampai lutut ni, siapa dia? Ada orang perempuan boleh solat. Time dia solat, tutup pusat sampai lutut. Ada. Siapa dia? Orang perempuan yang hamba. Sekarang ni hamba tak ada dah. Islam datang memerdahikakan hamba. Ni hebat Islam. Islam datang memerdahikakan hamba, tak ada dah. Islam datang memuliakan wanita. Okey, jadi kita solat, lelaki lah, dia solat, dia pakai kain pelekat, tutup pusat sampai ke lutut dia, dia pun takbir Allahu Akbar. Dia angkat takbir solat dia. Pun sembahyang macam biasa. Dia sembahyang macam biasa. Adakah sah solat dia kalau bicara natakallam anil sah amla? Kalau kita bercakap tentang sah ataupun tidak sah solat dia. Sah solat dia. Tapi adakah dia berihsan di dalam ketaatan dia? Dia buat yang terbaik, yang terelok tak? Di dalam solat dia. Adakah sama tingkah laku dia waktu dia pergi berkapa, bergeweh, pergi dating kat luar sana? Dia jumpa dengan bakal tunang, bakal isteri dia. Adakah dia pakai sebegitu? Tidak. Tidak. Dia pakai comel sekali dengan sembuh minyak wangi. Tak cukup tak cukup ketiak spray minyak wangi. Habis baju dilomor semua dengan minyak wangi. Bedak habis 2 kilo tepek kat muka, kat ketiak, kat badan. Semua ditepeknya. Habis pomade satu balang digunakannya. Kan? Untuk semata-mata nak jumpa dengan pasangan dia. Dia dah habis buat yang terbaik untuk diri dia. Tapi dalam solat dia untuk menghadap pencipta dia, dia buat ala kadah. Maka itu tidak dipanggil dengan ihsan. Jadi nak buat yang terbaik je. Apa segala ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ihsan ni Allah. Ihsan ni benda yang paling mudah Ustaz nak ajar, paling berat Ustaz nak amalkan.
Kan? Allah hai. Kan ustaz sebenar ustaz ngajar ni, ustaz nasihat pada diri ustaz. Dok, bukan ustaz nak tegur sahabat-sahabat kat luar sana. Dok, ustaz boleh cakap kesalahan-kesalahan ini sebab dilakukan oleh diri ustaz sendiri. Maka ustaz pertama ustaz niatkan untuk tegur nasihat diri ustaz sendiri dan kita sama-sama pakat buat yang terbaik. Yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Syarat nak buat amal ibadah tu kena cukup syarat dan rukun lah. Dia nak solat. Kan? Dia nak solat tapi dia solat dia pakai yang terbaik. Pakai jubah yang paling mahal. Pakai seban. Habis 18 kilometer lilit seban panjang. Seban dah panjang. Kayu sugi habis letak. 2 jengkal dalam kocek dia. Sugi. Apa lagi? Kem plekak beli hot baru. Pakai minyak wangi. Habis lomo 1 badan minyak wangi. Komplit dah. Ihsan dia tu. Pakaian zohir dia tu. Kan? Tapi dia solat tak ambil wudu. Tapi dia solat tak mandi wajib. Tapi dia solat tak buat rukun-rukun solat. Maka hot tu tak pakai. Syarat nak ihsan kena syarat rukun tu semua comel. Barulah ada ihsan. Nak buat ihsan ini kenalah komplit Islam dia. Kenalah komplit iman dia. Syarat nak boleh ihsan ni dipakai adalah syarat kena betul iman dan Islam dia. Barulah terpakai ihsan. Nak buat ketaatan kebaikan yang terbaik di dalam setiap perintah Allah kenalah menepati syarat-syarat dan rukunnya. Dia solat, dia bulan puasa, dia jaga segala panca indera dia, dia bukan sahaja jaga mata dia daripada memandang perkara yang diharam dan dimakruhkan Allah Ta'ala, bahkan dia jaga yang masuk dalam mulut dia, masuk dalam perut dia, bukan sahaja benda itu halal, dia yakin halal, hatta sekali dia yakin itu bukan syubhah. Bukan dia yakin perkara ni haram, aku tak makan. Dan dia yakin ini bukan syubhah. Syubhah pun dia tolak. Itu yang warak tu. Itu yang terbaik tu. Itu yang dimasukkan dengan ihsan. Cukup semua. Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun. Ini yang dimasukkan dengan ihsan. Iaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seolah-olah. Ini faham molek Faham molek mana ihsan. Seolah-olah engkau beribadah kepada Allah. Seolah-olah engkau melihat anta'budallah ka'annaka tara, seolah-olah engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau berasa melihat Allah. Fa illam takun tara, jikalaulah engkau tak boleh nak rasa melihat Allah, fa innahu yarak, yakinlah Allah Ta'ala melihat kamu. Okey, ingat poin ni. Ini ihsan. Ini benda yang cukup penting sekali. Faham molek. Faham molek. Yang ada pen, boleh tulis. Yang tak ada pen, buat-buat tulis. Tak ada apa masalah. Buat-buat tulis tak ada masalah. Duduk saja pun tak ada. Tidur tak apa. Duduk majlis ilmu. Nabi SAW cakap apa? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Mu duduk dalam majlis ilmu. Biarpun tak terpegang pen. Biarpun tak tulis sikit pun. Maka itu lebih baik daripada kamu memerdahkan 1000 hamba. Tak ada apa masalah. Okey, ingat boleh. Makam ihsan. Ihsan. Apakah makam ihsan ini? Makam yang cukup tinggi sekali. Sebab tu saya cakap dia makam. Dia adalah destination, not a journey. Bukan perjalanan. Perjalanan nak pergi sana, itu yang kita kena. Ini ilmu tu, ya, perjalanan nak pergi ke sana tu. Bila dah sampai sana, panggil orang yang bertakwa dah. Orang yang bertakwa, muttaqin dah. Okey. Ulama ilmu dia dipanggil ilmu tasawuf pada hari ini. Ulama dulu mengharamkan kitab-kitab tasawuf. Ulama memang mengharamkan. Ulama dulu sampai sekarang. Ulama memang mengharamkan
kitab-kitab tasawuf dibaca oleh orang awam tanpa berguru. Tanpa berguru. Tanpa berguru. Memang wajib berguru. Sebab dia ilmu rasa-rasa. Kalaulah belajar ilmu tasawuf. Tapi kalau kitab yang kecil tak ada apa masalah. Bidayatul Hidayah. Tapi pun nak belajar bidayah, nak baca kitab Bidayatul Hidayah pun nak tahu, pun nak beramal, kena tahu guru. Kan? Kena ada guru-guru sebut satu-satu. Kan? Dia bilang kalau satu apa, setiap perkara yang tak ada guru, sesat. Tak ada guru ni sebagai penunjuk. Tak ada, sesat. Biarpun kita ada GPS, tak pandai baca GPS, sesat. Tak kisahlah wis ke tak wis ke, wazir tak wazir ke, kan? Apa kau tak pandai baca, sesat dah. Yang selama ni kita sesat kat atas jalan tu, signboard tak ada ke? Signboard ada. Dah buat apa boleh sesat juga? Quran ada, dah buat apa boleh sesat juga? Kitab ada, dah buat apa boleh sesat juga? Tak ada orang yang nak membimbing kita. Dah kalau ada yang membimbing kita, tak pandang dah signboard. Pandanglah juga sebagai info maklumat, rujukan. Tapi kita dah percaya dah, member sebelah pernah pergi banyak kali, dah sampai dah tempat destinasi kita. Jadi dia boleh bimbing, boleh bawa kita nak pergi ke tempat destinasi kita. Okey. Ihsan, ulama memang haramkan. Tasawuf ulama haramkan baca. Sebab takut sesat. Sebab tasawuf rasa-rasa. Apa dia ihsan? Nabi sebut anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu berasa melihat Allah. Ini ihsan. Fa ilam takun tarah, kalaulah kamu tak dapat nak rasa melihat Allah, fa innahu yara. Yakinilah Allah Taala melihat kamu. Dia ulama haramkan kita tasawuf ni bab apa? Takut bertukar mana satu tasawuf, mana satu akidah. Jangan. Ilmu akidah lain, ilmu tasawuf lain. Dah kalau dia tak ada ngaji, tak ada guru, mana satu tasawuf, mana satu akidah, habis kucalana, habis sesat barat. Habis. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Tasawuf itu, ihsan itu, seolah-olah kamu berasa melihat Allah. Seolah-olah berasa sahaja melihat Allah. Cuba tukar. Kalau hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu berasa melihat Allah, Kalau kamu tak dapat nak rasa melihat Allah, fa innahu yarak. Maka yakinilah Allah Taala melihat kamu. Ini tasawuf, ini akidah. Ini akidah. Berasa melihat Allah tasawuf. Berasa melihat Allah tasawuf. Cuba kalau dia tak mengaji, tak pergi berguru. Guru tak ajar kat dia. Dia tak kenal mana satu tasawuf, mana satu akidah. Habis tukar. Hakikat tasawuf duduk kat akidah, hakikat akidah duduk kat tasawuf. Kat mana sesat dia? Hendaklah tukarkan saja. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seyakin-yakinnya kamu melihat Allah. Dia yakin melihat Allah. Tak jatuh akidah tu. Sepakat ulama ahli sunnah, barang siapa yang dakwa melihat Tuhan, melihat Allah dalam keadaan sedar di atas dunia, maka jatuh akidah. Dalam keadaan sedar. Kita solat, mana kita melihat Allah? Bukan hadis ni suruh melihat Allah. Tak. Tak boleh melihat Allah atas dunia. Tak boleh. Siapa yang dakwa melihat Allah atas dunia, jatuh akidah. Start kita jumpa Allah Ta'ala tadi kat mana? Kat Speed Mart. Dan kita pergi beratur nak kat Speed Mart tu. Jatuh akidah. Rosak. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seyakin-yakinnya kamu melihat Allah. Kalau kamu tak yakin melihat Allah, rasailah Allah Ta'ala melihat kamu. Allah Ta'ala melihat kita ni bukan rasa. Allah Ta'ala melihat kita ni sungguh yakin. 100%. Yakin 100% Allah Ta'ala melihat kita. Engkau rasa Allah Ta'ala melihat kita lah. Aku rasa lah Allah Ta'ala melihat kita. Kalau rasa Allah Ta'ala melihat kita, makna juga boleh rasa Allah Ta'ala tak melihat kita. Allah Ta'ala tak melihat kau.
Dok, Allah Ta'ala melihat kita sungguh yakin. Kita tak melihat, kita melihat Allah Ta'ala mustahil. Tak hadis ni tadi, rasai. Kita berasa Allah Ta'ala melihat kita. Itu makam ihsan yang paling tinggi sekali. Kita nak boleh rasa. Macam mana ustaz nak boleh rasa? Jangan tanya ustaz lah, ustaz pun tak sampai lagi. Kita pun makam cap chicken-nya. Kita pun tak sampai kepada makam ni juga. Kita sama-sama sedang mujahadah, sedang berjalan nak pergi ke makam ni. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia nak boleh rasa, payah nak boleh rasa. Dia tak ada, macam mana dia paling kurang nak rasa melihat Allah ni. Kita pernah tak rasa nak buat salah. Kita tiba-tiba teringat mak kita, pesanan mak kita. Itu ihsan. Itulah yang dimaksudkan. Kita nak buat dosa. Tiba-tiba kita merasa abah kita. Duduk asrama. Rasa nak buat langgar disiplin. Nak panjat pagar. Tiba-tiba kita rasa warden ada. Itu ihsan. Rasa orang sekarang. Saya pernah baca satu statement. Makam ihsan di akhir zaman ni cukuplah. Kalau tak dapat nak merasa Allah Ta'ala ada, kamu tak dapat buat suatu kebaikan, tak nak buat satu kejahatan, tak dapat merasai Allah Ta'ala melihat kita, memadailah kamu merasai CCTV ada dengan kamu. Ni makam ihsan untuk akhir zaman. Saya jumpa statement tu dekat internet. Maka ihsan akhir zaman, iaitu cukup kamu merasai. Kalau tak boleh nak rasa Allah Ta'ala, kamu melihat Allah Ta'ala, rasailah CCTV ada melihat kamu. Jadi sebegitu. Bila kita nak buat satu, kita teringat mak kita, tak jadi nak buat. Nak buat satu kesilapan, teringat abah kita, tak jadi nak buat. Nak buat satu kesalahan di sekolah, teringat guru besar kita, teringat warden kita, tak jadi nak buat. Kita nak buat suatu kejahatan, tiba kita rasa Allah Ta'ala melihat kita. Kita merasai Allah Ta'ala, kita merasai kita nak buat kebaikan, kita merasai Allah Ta'ala ma'iyah, kebersamaan kita ada dalam setiap kehidupan kita, tak jadi nak buat perbuatan yang tak baik. Gitulah juga amal ibadah. Kita buat solat. Bagaimana kalau kita solat di hadapan orang dengan keadaan kita solat berseorangan? Lain. Ustaz pun lain. Bila solat depan orang ramai, tak kisahlah kat mana-mana depan orang. Oh bagus, siap berlagu lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siap berlagu lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita berlagu lagi. Solat. Dah. Cuba kalau tak ada orang. Habis senapah Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis kenapa? Habis tonggang langgang tomak ninah dia. Tak ada tomak ninah dia. Dia solat di hadapan orang buat comel-comel, solat bersendirian dia buat QO. Tak comel. Jadi itu bukan ihsan. Itu bukan ihsan. Jadi nak kita buat sesuatu, biar kita berasa Allah, kita melihat Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas dan tidak ada khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Tak buat elok lah. Orang yang tak buat ihsan, tak buat elok. Maka tidak sempurnalah agama Islam dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidun bayadi thiyab wa shadidun sawadi sya'ri la yura alaihi atharun safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاعت إليه سبيلا
فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه مسلم. Jadi hadis ni semua orang tahu, hadis Jibril orang panggil, semua orang tahu hadis ni. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah. Satu hari Nabi sedang santai dengan sahabat-sahabat dia, Nabi duduk ramai-ramai dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba datang seorang, istala alaina rajulun, seorang lelaki masuk. Tiba-tiba kita tengah santai-santai kat masjid, tiba masuk seorang lelaki. Syadidun bayadi thiyab, baju dia putih melampau. Syadidu sawadi sya'ri, rambut dia hitam melampau. Rambut dia hitam. Oh, saya tak ada rambut. Ni rambut. Rambut dia hitam melampau. Baju dia putih melampau. La yura alaihi atharun safar. Tak lihat pada batang tubuh dia kesan-kesan musafir. Tak ada kesan orang yang bermusafir, orang yang berpergian. Tak ada. Dah Arab. Arab duduk negara Arab. Tahulah padang pasir. Padang pasir. Orang duduk negara Arab. Kalau kita dah pergi Mekah, pergi Madinah tu semua. Tak apalah, itu negara maju. Dah banyak jalan bertah. Wallahualam, saya tak sampai lagi sana. Tapi kalau di Yaman. Saya bagi contoh lah Yaman lah waktu kita dah sampai. Yaman. Muka handsome macam mana pun tak payah kira kaki ketak. Kaki tetap berdebu juga. Sebab duk main dengan debu. Pak debu sana banyak lagi. Ini cerita 1400 tahun lebih yang lepas. Jalan tar memang tak ada. Memang jalan berdebu. Jadi dia bagi tahu sebab apa bajunya sangat putih, tak ada kesan debu kat situ. Rambutnya sangat hitam sebab tak ada kesan debu kat situ. Tak ada orang yang berpergian. Seolah dia duduk dekat tempat Nabi tu je. La yura alaihi atharun safar. Tak lihat dia daripada orang yang jauh. Dalam waktu yang sama, sahabat dia bagi tahu apa? Wala ya'rifu minna ahadun. Kita orang semua tak kenal dia. Tak kenal dia. Dah sahabat semua orang situ. Orang situ. Tapi tak kenal dia, maknanya dia orang jauh. Nak cakap dia orang jauh, tengok batang tubuh dia tak ada kesan safar. Tak ada kesan orang bermusafir, berpergian. Dalam perjalanan tak ada. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan dia fa asnada, dia menyandak, dia menemukan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menemukan lutut dia bersama dengan lutut Nabi. Dia duduk dengan Nabi dan dia duduk lutut bertemu lutut dengan Nabi. Lutut macam duduk tahiyat awal tu, lutut dia bertemu lutut dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizahi, dan meletakkan tapak tangannya ala fakhizahi, di atas pahanya. Nya tu kembali pada siapa tu? Jadi ini riwayat, hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Kita tengok riwayat pula, nak cek balik nya tu ganti nama kepada siapa. Tengok pada hadis riwayat Imam Nasa'i. Jadi dia bagi tahu, laki tadi meletak duduk, dia duduk di sisi Nabi dan dia bertemukan lututnya lelaki tadi dengan lutut Nabi. Dan dia meletakkan tapak tangannya lelaki itu dengan pahanya Nabi. Jadi dia duduk, lutut dia bertemu lutut Nabi, tapak tangan dia letak di atas paha Nabi. Kita dapat gambaran sebegitu. Duduk tahiyat awal, lutut bertemu lutut, tapak tangan letak dekat paha Nabi. Jadi dia ke depan sedikit. Lepas tu dia tanya pada Nabi. Ulama bahas panjang tentang hadis ni kan. Jadi kita nak pergi detail panjang juga kan. Kita habis ke apa? Jadi ulama bahas panjang tentang benda ni. Jadi ulama bagi tahu, itu gambaran, itu adalah gambaran bagaimana beradabnya kita dengan guru. Gambaran itu dia nak hadis tu. Ulama bahaskan juga, dia datang dengan keadaan rambut dia hitam, dia datang dengan baju semai, kan? Putih baju dia. Itulah gambaran seorang penuntut ilmu, kan? Kena dalam keadaan bersih, kena dalam keadaan
rapi segala pakaiannya, jangan selekeh, kan? Jangan selekeh, penuntut ilmu tu kena pakaian bersih, bergosok, mandi, kan? Itulah di antara perbahasan alim ulama. Dan dia duduk bertemu dengan lutut Nabi, dengan lutut dia, tapak tangan dia letak di atas paha Nabi. Gambaran ulama mengatakan itulah nak bagi tahu keakraban seorang murid dengan gurunya. Murid dengan guru tersangat kuat, kan? Tersangat kuat hubungan. Jadi kita kena mendidik anak kita. Saya nasihat diri saya, ibu bapa semua, kan? Didiklah anak kita menghormati guru-guru daripada kecil lagi. Dan saya nasihatkan diri saya dan kepada semuanya, kan? Jangan ada kita krisis dengan 3 orang di dalam kehidupan kita kalau nak berkat diri itu. Yang pertama, jangan ada krisis dengan orang tua kita. Mak ayah kita tak boleh. Itu keberkatan kita. Yang kedua, jangan ada krisis dengan suami kita kalau kita seorang isteri. Yang ketiga, jangan ada krisis dengan guru kita. 3 orang ni golongan autoriti yang Allah Ta'ala bagi. Golongan autoriti yang Allah Ta'ala bagi. Jadi, dia always right. Sentiasa benar. Sentiasa betul. Kan? Selagi mana tidak menyalahi agama, menyalahi syarak. Jadi, begitulah keakraban murid dengan guru. Jangan kita ajar anak kita membenci guru kita. Ajarlah anak kita menyanjung guru kita. Dan saya memang didik anak kita lah, macam mana sekalipun hormat guru number 1 di sekolah, kan? Didik anak kita supaya sentiasa memuliakan guru dia. Kita jangan jadi batu api di antara anak kita dengan guru. Ibu-ibu semua, saya pun seorang guru, dan mungkin di luar sana sahabat-sahabat pun seorang guru, dan kita juga seorang ibu bapa. Ingat, jangan kita nak mendapat kejayaan, mendoakan kejayaan anak kita, jangan lupa sama sekali kita mendoakan juga guru kepada anak-anak kita. Ramai yang doa, ya Allah bagi anakku berjaya dunia akhirat, bagi anakku gini. Tapi kita lupa nak doa guru kepada anak-anak kita. Moga-moga mendapat kejayaan juga. Kan? Permudahkan urusan. Ya, moga Allah Ta'ala panjangkan umur guru-guru yang telah mendidik kita. Kalau guru-guru kita sakit, Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit-penyakit mereka. Kalau hari ini guru-guru kita semua kadang susah, kita doakan moga-moga Allah Ta'ala angkat segala kesusahan dan bagilah kemewahan dan ketenangan kepada semua guru-guru kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia duduk letak tapak tangan dia di atas paha Nabi. Dan dia bertanya pada Nabi, Ya Muhammad, wahai Nabi Allah Muhammad, akhbirni anil Islam. Mu cerita kat aku apakah dia Islam? Maka Nabi pun jawab, faqala kadza wa kadza. Nabi jawab, Islam itu apa dia? Iaitu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait an istata'a ilaihi sabila. Nabi pun cerita, dia duduk, kaki dia bertemu kaki Nabi. Tapak tangan dia duduk kat tapak tangan Nabi. Lepas tu dia tanya kat Nabi Muhammad. Dia orang asing, sahabat tak kenal, mari-mari duduk terus jumpa Nabi, duduk depan Nabi. Belaga lutut dengan Nabi. Letak tapak tangan atas paha Nabi. Dia tanya ke Nabi Muhammad, Hei Nabi Allah Muhammad, mu cerita dekat aku, apakah dia Islam? Nabi pun jawab, hendaklah kamu bersyahadah kepada Allah, dirikan salat. 5 rukun Islam itulah. Dia pun cakap gitu. Nabi pun, dia tanya ke Nabi, Nabi jawab kadza wa kadza. Semua Nabi jawab yang tadi itulah, kan? Mengucap 2 kalimah syahadat, salat, puasa, zakat, haji, umrah, semua itulah, kan? Okey. Lepas Nabi jawab semua soalan, dia pun jawab apa? Sadaqta. Mu benar Muhammad. Betul apa yang kau cakap ni, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajibna. Sayyidina Umar cakap, kita semua terkejut. Terkejut. Lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang tanya, dia yang benarkan. Tak, kebiasaannya penanya lebih pandai ke yang kena tanya lebih pandai? Adanya lah penanya tak reti, yang kena tanya lebih reti.
Tapi dia ni penanya tanya Nabi, orang luar pula datang duduk kat Nabi, lepas tu tanya Nabi, apakah dia Islam? Nabi pun jawab gini dan gini. Habis Nabi jawab, dia benar kamu betul. Sahabat semua kejut lah. Sahabat semua terkejut. Dah dia tanya, lepas tu dia benarkan. Lepas tu dia katanya lagi pada Nabi, qala fa akhbirni 'anil iman. Wahai Nabi Allah Muhammad, mu ceritakan kat aku apakah dia iman. Lalu Nabi pun jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairi wa syarri. Hendaklah kamu beriman kepada Allah. 6 rukun iman itulah, semua orang tahu dah, kan? Qala sadaqta. Dia benarkan lagi Nabi Muhammad. Lepas tu dia tanya kepada Muhammad, fa akhbirni anil ihsan. Mu cerita dekat kami apakah dia ihsan. Maka Nabi pun jawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu berasa melihat Allah Ta'ala. Fa illam takun tara, kalaulah kamu tak dapat nak rasa melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinilah Allah Ta'ala melihat kamu. Rawahu Muslim. Maka jelas itu terjemahan pada hadis tadi. Maka nyatalah, jelaslah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Dia cakap apa? Terjadinya kesempurnaan Islam itu bila berhimpun 3 perkara. Berhimpun 3 perkara. Yang pertama apa dia? Pakcik iman. Yang kedua makcik Islam. Yang ketiga makcik ihsan. 3 benda ni berhimpun, maka sempurnalah agama. Sempurna agama. Dia tu kesempurnaan Islam. Syarat terbina Islam. Nak jadi Islam tu 2 perkara je. Pertama Islam dengan iman. Ada je Islam dengan iman ni, maka dah dipanggil orang beragama. Tiba-tiba ditambah dengan ihsan. Ditambah dengan tasawuf. Ditambah dengan akhlak. Ditambah dengan adab. Maka sempurna agama dia. Sempurna. Maka orang yang tak ada ihsan, tak beradab, tak berakhlak, maka dia bukan orang kafir. Dia tak boleh kita tanya dia bercakap orang kafir, tak boleh. Dia cuma tak sempurna agamanya. Layak masuk syurga Allah kalau dia beriman insya-Allah taala. Jadi ihsan syarat kesempurnaan agama. Syarat sempurna. Dah syarat wajibnya paling minimal nak panggil kita nak blame seseorang itu adalah orang yang beragama Islam. Hey, you Muslim, kau ni orang Islam, kita nak blame, nak tuduh seorang itu orang Islam, nak kata dia ni orang Islam. Syarat utama dia Islam dengan iman dia. Islam dengan iman dia. Tengok zahir perwatakan Islam, dia pergi solat, insya-Allah dia beriman kepada Allah Taala, maka kita boleh panggil dia orang Islam. Cuma ihsan tak ada pada dia, tak ada pada dia, maka tak sempurna lagi. Dah, kalau ihsan ada pada diri dia, Islam, iman dan ihsan berkumpul, maka dia sempurna. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam juga, pada hanya tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Bila dah cakap gitu kau, dah mengaku kena buatlah segala rukun Islam, iman dan ihsan. Maka adalah pada hakikatnya tak mengenal agama. Orang yang dah cakap dia ada Islam, dia ada iman, dia ada ihsan, tapi dia buat lagi maksiat. Dia cakap dia kenal Allah, dia cakap dia belajar tauhid, tapi dia buat lagi maksiat. Dia cakap dia belajar agama Islam, tapi dia masih tak solat lagi, maka dia hakikatnya dia tidak mengenal agama. Bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah. Tak mengaku dalam hati ni biasa yang paling takut sekali ni. Di masa-masa ini dengan mengetahui sembahyang tapi tidak sembahyang, dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa, dan sebagainya. Jadi orang yang ada ihsan, bila dah mengaji ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, maka kena buatlah semua pekerjaan agama. Tambah-tambah bila kita dah belajar ilmu tasawuf, maka ilmu tasawuf ni ilmu nak biar comel-comelkan dengan amalan sunat. Jadi nak buat amalan sunat, kalau amalan wajib tak lepas lagi, macam mana? Jadi jangan kita seronok dengan amalan sunat kalau amalan wajib tak lepas, tertipu dengan syaitan semua.
Maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau melihat di dalam risalah saya yang bernama Al-Hablul Matin fi Ma'rifati Din. Wallahu a'lam. Jadi habis kita dalam bab tajuk ihsan. Apa conclusion dia, rumusan dia? Ihsan itu ilmu nak biar boleh percomelkan zahir dengan batin kita. Nak biar boleh cantikkan luar dan dalam kita. Kan? Cantikkan luar dengan akhlak yang baik. Cantikkan dalam dengan sifat-sifat hati yang baik. Kan? Tak ada suuzon, buruk sangka, tidak ada hasad dengki, tidak ada sentiasa macam-macam lah. Kan? Dengkinya, sentiasa berasa kekurangan. Kekurangan dalam apa jua saja, maksudnya tak rasa sentiasa baik. Jangan fikir kita yang paling bagus, kita yang paling pandai, kita yang segala-galanya. Semua sifat kita, aku. Ni yang tak betul, ni yang tak boleh. Sifat keakuan. Itu yang aku yang paling baik, aku yang paling bagus, aku yang paling bangun malam, aku yang paling rajin solat puasa Isnin Khamis, solat sunnah, puasa sunat apa semua. Dak si ilmu tasawuf, ilmu nak biar ketuk hati tu hati. Kita rajin belajar, kita rajin mengaji, kita perbetulkan akidah kita, lepas tu kita belajar ilmu tasawuf. Ketuk pintu hati kita. Ketuk pintu hati kita, kita buat, kita rasa kita yang tak terbaik. Saya teringat, saya tutupkan dengan satu cerita macam Habib Muhammad bin Junaid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habib Muhammad bin Junaid almarhum. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ampuni dosa-dosanya. Habib Muhammad bin Junaid dah mati, meninggal lah. Dia pun 8 tahun, 7 tahun lepas, aku tak silap saya. Dia ni waktu zaman saya lah dulu. Dia kalau jalan, orang papah dia kiri kanan. Jadi suatu hari pelajar-pelajar Mesir datang daripada Malaysia. Pelajar-pelajar Malaysia daripada Mesir datang. Student Azhar, Al-Azhar datang. Dia jadi, dulu dia jadi kebiasaan pelajar-pelajar yang Malaysia kita yang belajar di Al-Azhar. Mereka waktu cuti, mereka datang ke Yaman. Dia datang ke Yaman. Maksudnya ambil manfaat di Yaman, belajar waktu cuti kat Mesir. Dia datang Yaman, belajar dengan masyayikh Yaman, dengan para habaib di Yaman. Jadi saya bawa lah ziarah sahabat-sahabat daripada Mesir. Kan? Jadi oleh kerana mereka datang selepas pada zuhur, lepas asar saya bawa mereka jalan. Rumah pertama mereka saya bawa ziarah iaitu rumah Habib Muhammad bin Junaid rahimahullah ta'ala. Jadi sampai pendek ceritalah ginilah. Dipendekkan cerita, saya bawa masuk diorang, saya lebih kurang dalam 5-6 orang lah, di Pajang Mesir 5 orang. Jadi bawa masuk dia dalam Allahumma salli ala Muhammad. Habib tanya daripada mana apa semua ni kan. Habib tanya daripada mana apa semua ni. Lepas tu Habib cakap, kita baru sampai, pelajar ni baru sampai, saya cakap lah kat Habib, pelajar ni baru sampai daripada Mesir, pelajar Malaysia yang belajar di Al-Azhar. Mereka waktu cuti di sana, mereka datang ke Hadramaut nak ambil manfaat di sini, nak jumpa, nak belajar dengan masyayikh dan para habaib di Hadramaut sini. Jadi mereka baru sampai Zuhur tadi. Jadi saya diamanahkan untuk membawa mereka semua ziarah para habib-habib di sini. Jadi Habib tanya, dah bawa ziarah siapa saja? Habib siapa? Saya cakap minta maaf Habib orang yang pertama saya bawa ziarah sebab mereka baru je sampai. Habib Muhammad bin Junaid pun cakap, kenapa bawa ziarah aku dulu? Tak pergi ziarah Habib masyhur dulu? Kenapa tak pergi ziarah Habib Muhammad bin Syihab, Habib Abdullah bin Syihab dahulu? Kenapa tak pergi ziarah Habib-habib yang lain? Kenapa ziarah aku dulu? Aku ni bukan ahli ilmu. Aku ni bukan orang alim. Aku ni bukannya orang ahli ibadah. Kan? Aku ni bukan siapa-siapa. Kan? Aku ni tak pernah bangun malam. Kalau aku bangun malam pun tak ikhlas. Aku ni aku ni bukan pandai. Kalau aku belajar pun tak pandai. Aku mengaji pun, aku mengajar pun tak ikhlas. Dia cakap gitu. Ini tawaduk. Dia tu orang besar, jawatan besar, alim ulama, tok guru, habib yang besar di Yaman, di Hadramaut waktu tu. Tapi dia boleh cakap gitu. Kenapa ziarah aku dulu, tak ziarah Habib Umar dulu, tak ziarah Habib Ali Masyhur dulu, tak ziarah Habib Abdullah bin Syihab dulu. Kenapa ziarah aku dulu? Kita pergi ziarah dia sebab waktu yang munasabah nak ziarah dia. Kan Habib lain waktu tu ada kita orang dah plan lah.
Kan? Jadi dia cakap, dia ziarahlah mereka dulu. Mereka tu orang alim, mereka tu ahli ibadah. Aku ni bukan ahli ibadah, ahli maksiat. Kalau aku beribadah pada Allah Ta'ala, aku pun tak ikhlas. Kan? Cuma masyarakat bersangka baik dengan aku. Ini makam ihsan. Ini orang yang rendah hatinya, yang sentiasa rasa tak baik dan sentiasa rasa orang lain lebih baik. Kan? Dia sebenarnya tawaduk. Dia orang yang tawaduk. Sungguh susah nak dapat benda tu. Saya pun susah juga. Kan? Kena pula kita orang muda dan perasan muda. Jadi semua ni semua kita kena minta bantuan Allah. Sahabat-sahabat di luar sana, ibu ayah semua. Wallahi kita nak buat kebaikan, nak biar boleh tinggal kemaksiatan, bukan semata-mata diri kita. Wallahi kita kena minta bantuan Allah. Kita lemah. Saya lemah. Semua orang lemah. Kan? Kalau kita rasa kita hebat, boleh buat kebaikan, boleh tinggal kemaksiatan sebab semata-mata diri kita, maka tengoklah Allah Ta'ala akan uji kita. Waliyahzubillah. Jadi sentiasa minta Allah Ta'ala supaya bagi kekuatan, himmah, semangat yang tinggi untuk terus istiqamah buat kebaikan, istiqamah tinggal kemaksiatan. Jadi itu sajalah yang boleh kita buat-buatkan sekadar pada malam ni. Moga-moga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada perhimpunan kita di atas dunia biarpun jarak jauh. Kan? Moga kebersamaan perhubungan kita dalam kebaikan ini, perhimpunan kita atas dasar kebaikan pada malam ini menjadi penyebab kebersamaan kita di akhirat nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sajalah yang boleh kita buatkan sekadar pada malam ni. Saya minta maaf kalaulah apa yang di atas segala kekurangan yang ada pada malam ni, semuanya daripada diri saya semua. Kan? Insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Allah Ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terangilah hati kami kesemuanya dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para ulama, dengan cahaya para wali-walimu, orang-orang soleh, orang yang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu ya Allah. Terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami, perusahaan kami dan pendapatan kami ya Allah. Dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami dan kedua ibu bapa kami. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang ada, ya penyakit-penyakit kami kesemuanya ya Allah. Berkatilah umur mereka dan berkatilah umur kami ya Allah. Matikan mereka dan matikan kami semua dalam iman ya Allah. Bangkitkan kami semua dalam iman ya Allah. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari ya Allah, kerana sangat mencintai para ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.